anhum ma kanu yaksibun. Tidak berguna lagi ketika azab itu datang, tidak berguna lagi segala kekayaan yang telah mereka usahakan sekian lama tu. Okey, itu makna kasaba. Kita ingat betul-betul kasaba asal makna dia untuk usaha atau pekerjaan yang dilakukan untuk dapat balasan, upah, gaji dan sebagainya. Asalnya diguna untuk orang keluar bekerja untuk cari nafkah atau kumpul kekayaan dan harta. Okey, itu kasaba. Kita faham makna ni dulu. Kemudian nanti baru kita kaitkan maksud ini dengan jawapan kenapa kasaba di sini digunakan untuk makna baik. Okey, kita tengok amal ni pula. Amal pun kita kata asalnya boleh untuk amal baik dan amal buruk. Amalan baik dan amalan buruk. Tapi kenapa digunakan amal di sini untuk amalan buruk? Kita tengok. Perkataan amal dia lebih umum daripada kasabah. Kalau kasabah ni kita kata dia pekerjaan yang untuk dapat upah ataupun gaji ataupun balasan. Tu kasabah, bukan pekerjaan sukarela. Kalau amal dia lebih umum. Amal ni dia apa sahaja perbuatan atau pekerjaan. Tak kira dia buat untuk dapat gaji ke, dia buat untuk dapat upah ke, ataupun dia buat sukarela, dia tak nak balasan pun. Dia bekerja dari pagi sampai petang kat office. Sukarela ke dia kerja kat office tu? Tak, dia kerja kat office untuk dapat gaji. Tu dipanggil amal. Ataupun dia tengah jalan-jalan, tiba-tiba dia ada nampak ada satu orang tua terjatuh, ataupun dia nak lintas, lepas tu dia nampak ada orang buta nak lintas, susah. Dia buat amalan baik, dia tolong orang buta tu lintas. Dia tolong tu, lepas tu dia minta upah ke? Pakcik, saya dah tolong pakcik lintas ni, bagi saya 20 sen. Tak ada. Dia dah tolong orang tu lintas, lepas tu orang tu cakap terima kasih, dia kata sama-sama, dah habis cerita. Jadi amal ni, perkataan amal, dia apa sahaja amalan, tak kira mahu balasan ataupun tidak mahu balasan, tu dipanggil amal. Amal ni lebih umum. Dia buat amalan untuk dapat balasan, dipanggil amal. Dia buat amalan sukarela, tak nak balasan, pun dipanggil amal juga. Berbeza dengan kasabah. Kasabah orang yang buat sesuatu amalan untuk dapat balasannya. Tu beza kasabah. Kasabah lebih khusus dan amal lebih umum. Kita tengok contoh perkataan amal dalam Al-Quran yang digunakan untuk makna harapkan balasan dan makna tidak harapkan balasan. Antara contoh kita boleh tengok dalam surah Al-Kahfi ayat 79. Allah cerita tentang sekumpulan manusia yang sekumpulan orang miskin yang keluar bekerja untuk mendapatkan balasan. Allah berfirman, ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri. Ni cerita Nabi Khidir dan Nabi Musa. Boleh baca sendirilah nanti. Allah cerita tentang sekumpulan orang miskin yang mereka bekerja di laut. Maknanya hasil rezeki mereka di mana? Di laut. Dia orang pergi tangkap ikan ke apa semua. Jadi bila Allah cerita tentang orang-orang miskin yang pergi bekerja di laut, mereka bekerja sukarela, lepas tu balik tanpa hasil ke, ataupun mereka pergi bekerja di laut tangkap ikan untuk mendapatkan balasan hasilnya. Dia orang pergi ke laut untuk tangkap ikan, kemudian untuk jual untuk dapat hasilnya. Jadi Allah kata ammas safinatu fakanat limasakin ya'malun. Ada perkataan ya'malun dekat situ daripada amal. Ya'malun, mereka bekerja fil bahri, di laut. Allah guna perkataan amal di situ untuk amalan yang dapat balasan ke tak dapat balasan, untuk amalan yang dimahukan, diinginkan balasannya. Okey, tu Al-Kahfi ayat 79. Kita tengok pula satu contoh untuk maksud amal yang tidak mahukan balasan dalam surah Al-Furqan ayat 23. Surah Al-Furqan ayat 23, Allah cerita tentang orang kafir yang mereka lakukan, yang mereka lawan Allah. Mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat dan tidak mengharapkan balasan daripada Allah. Tapi sekafir apa pun dia ada lakukan kebaikan juga. Orang kafir, walaupun dia tak harapkan balasan Allah, dia tak inginkan, dia tak fikir pasal syurga apa semua, tapi kadang-kadang dia jalan-jalan, bila dia nampak ada orang miskin minta sedekah ataupun ada budak kecil kelaparan, dia mungkin dia rasa kasihan dan simpati, dan dia beri makanan dan beri sumbangan. Hatta nampak haiwan pun, dia jalan-jalan, dia nampak ada
anak kucing terjatuh dalam longkang walaupun dia orang kafir dan dia tidak beriman dengan hari akhirat dan dia tidak harapkan syurga balasan daripada Allah pun, dan dia tak pernah terfikir nak mengabdikan diri kepada Allah dan tidak mengiktiraf Allah yang telah mencipta dia pun, bila dia lalu dia nampak anak kucing terjatuh dalam longkang, dia ada rasa simpati juga dalam hati dia, dia angkat anak kucing tu, dia selamatkan. Itu pun amalan baik. Allah cerita golongan-golongan ni yang lakukan kebaikan di dunia dan tak mengharapkan, mereka lakukan amalan baik di dunia dan tidak mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala kerana tidak beriman dengan hari akhirat. Allah kata wa qadimna ila ma amilu min amal. Kami bawa datang amalan-amalan baik yang mereka lakukan di dunia dahulu. Orang kafir ni ada lakukan kebaikan. Faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami jadikan semua amalan baik mereka di padang mahsyar itu, kami jadikan sebagai debu yang berterbangan sahaja. Maknanya tak dapat balasan baik di hari akhirat. Kenapa? Sebab amal mereka di dunia, mereka tak harap pun balasan daripada Allah. Dia orang kata, saya buat ni, saya tolong anak kucing tu sebab saya kesian aja. Saya tolong orang tua tu sebab saya simpati sahaja. Bila dia orang buat amalan tanpa harapkan balasan dari Allah, tak beriman, tak iktiraf Allah pun, maka Allah pun tak beri balasan kepada mereka di hari akhirat. Kalau macam tu orang kafir, macam mana orang kafir baik pun tak masuk syurga? Allah itu maha adil. Mana-mana orang kafir yang lakukan kebaikan di dunia, adakah Allah tidak beri balasan langsung kepada mereka? Allah ada beri balasan kepada mereka. Tetapi bukan di hari akhirat, sebab mereka tak beriman dengan hari akhirat. Orang yang lakukan kebaikan di dunia dan dia kafir, tidak beriman dengan hari akhirat, Allah akan balas semua kebaikan dia di dunia walaupun dia tak mengharapkan balasan. Dia kata, saya tolong anak kucing ni, saya tak harapkan balasan pun, Allah tetap bagi balasan baik dekat dia di dunia, dalam bentuk kesihatan ke, dalam bentuk kesenangan ke, dalam bentuk kemewahan ke. Setiap kebaikan yang orang itu lakukan, walaupun dia kafir, Allah tetap beri balasan baik kepada dia, tidak di akhirat, Allah beri di dunia. Adapun orang beriman dengan hari akhirat, dia buat baik, Allah beri balasan di dunia dan di hari akhirat juga. Sebab tu kadang-kadang boleh lihat orang kafir, kadang-kadang kemewahan dan kesenangan dia lebih banyak daripada orang beriman. Kenapa? Kerana dia punya kebaikan Allah bagi semua, Allah balas semua di dunia. Tak ada sikit pun disimpan di hari akhirat. Jadi bila dia sampai ke hari akhirat, semua kebaikan dia telah dibalas di dunia, maka dia dihumban ke dalam api neraka. Sebab tak ada tabungan akhirat untuk dia. Semua yang ada kebaikan telah dibelanjakan balasannya di dunia. Yang tu Allah ada sebut juga dalam surah Hud ayat 14, 15, 16 macam tu. Muka surat ketiga, Allah berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Allah cerita tentang orang yang hanya inginkan kehidupan dunia, dia tak harap dan beriman dengan hari akhirat. Allah kata, kami balas semua semua amalan baik yang dilakukan, kami balas semua di dunia. Semua kebaikan yang dilakukan, dia harap balasan atau tidak, Allah pemurah, Allah bagi semua di dunia. Tetapi bila di hari akhirat tidak ada tabungan yang dia simpan untuk akhirat, maka dia pun dihumban ke dalam api neraka. Tu boleh tengok dalam surah Hud ayat sekitar 14, 15, 16 macam tu. Muka surat ketiga bahagian atas-atas tu. Okey, kita sambung, kita tengok. Bila kita faham ni, akhir-akhir dah ni, kita faham perbandingan antara kasabah dengan amal. Kasabah asalnya boleh perbuatan usaha baik dan usaha buruk, boleh. Amal pun boleh untuk amal baik dan amal buruk. Kenapa Allah guna dalam ayat 134 Al-Baqarah ni kasabah untuk usaha baik, dan kenapa Allah guna amal untuk amal buruk? Nak faham jawapan bagi persoalan ni, kita kena faham perbezaan antara kedua perkataan ni tadi, iaitu kasabah untuk pekerjaan yang dilakukan untuk dapat gaji, upah dan sebagainya, untuk dapat balasan. Kasabah usaha untuk dapat balasan. Amal pula adalah perbuatan yang lebih umum, boleh jadi dapat balasan, boleh jadi tak dapat balasan. Okey, kita tengok. Bila Allah gunakan dalam ayat 134 Al-Baqarah ni, penggunaan kasabah untuk baik dan amal untuk buruk, sebenarnya adalah pemilihan yang sangat teliti untuk menggambarkan keadilan dan
keluasan rahmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Macam mana tu? Kita tengok bila Allah guna perkataan kasabah. Perkataan kasabah yang boleh makna baik dan buruk, tapi Allah pilih di sini kasabah digunakan untuk baik. Kenapa pilih kasabah untuk makna baik? Sebab nak bagi tahu bahawasanya setiap perbuatan baik orang itu pasti Allah akan beri balasan kepadanya. Allah gunakan perkataan kasabah yang asalnya boleh makna baik dan buruk, tapi Allah pilih perkataan kasabah untuk makna baik di sini, nak bagi tahu bahawasanya setiap kebaikan yang orang lakukan itu sekecil apapun, pasti Allah akan beri balasan untuk perbuatan baik itu. Mana kita tahu? Sebab perkataan kasabah asal makna dia adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan untuk dapat balasan. Jadi Allah guna perkataan kasabah di sini untuk maksud perbuatan baik, nak bagi tahu setiap perbuatan baik yang orang itu lakukan pasti Allah akan jamin balasan baiknya. Berbeza dengan amal. Amal yang pun asalnya boleh makna amal baik dan buruk, tapi Allah pilih perkataan amal untuk makna buruk di sini. Kenapa? Nak bagi tahu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya keampunan. Allah itu mempunyai keampunan. Yang mana orang itu bila dilakukan sesuatu amalan buruk, kalau ikutkan logiknya, setiap amalan buruk layak dapat balasan buruk. Tetapi Allah itu Maha Pengampun. Bila orang itu lakukan amalan buruk, boleh jadi dia layak dapat balasan buruk dan diazab, diseksa, dan boleh jadi dia tidak diberikan balasan buruk itu, malah diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kita tahu? Sebab perkataan amal kita kata tadi, amal ni asal makna dia untuk perbuatan yang dilakukan untuk dapat balasan ke, atau tak semesti dapat balasan. Amal ni kita kata tadi perbuatan, pekerjaan yang dilakukan untuk dapat gaji, balasan, ataupun untuk sukarela. Jadi bila perkataan amal ni adalah untuk amalan yang dilakukan, boleh jadi dapat balasan, boleh jadi tak dapat balasan. Allah guna untuk amalan buruk, supaya nak bagi tahu bahawasanya Allah itu mempunyai keampunan. Bila orang itu lakukan kebaikan, bukan kata orang tu buat baik boleh jadi dapat balasan baik, boleh jadi tak dapat, tak ada. Bila perbuatan baik dijadi kasabah, mana perbuatan baik pasti akan dapat balasan baik. Tapi bila amal, bila perbuatan buruk, adakah pasti dapat balasan buruk? Belum tentu. Bila perbuatan buruk, boleh jadi dia terima balasan buruk, dan boleh jadi dia bernasib baik lalu dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu satu perkara yang sangat menarik dari segi bahasa Arab Al-Quran di sini, yang mana kedua-dua perkataan yang boleh membawa makna yang berbeza. Kasabah boleh baik dan buruk, Allah pilih untuk makna baik, untuk menggambarkan kurniaan Allah yang luas, yang mana Allah beri balasan baik terhadap setiap amalan baik yang dilakukan. Dan dipilih perkataan amal untuk perbuatan buruk, untuk menggambarkan keampunan Allah boleh dapat pada orang yang lakukan dosa dan amalan buruk. Jadi kita rumuskan daripada keseluruhan ayat 134 Al-Baqarah ni, dah panjang pula cerita. Rumusannya kita boleh rumuskan dalam 3 poin, iaitu yang pertama sekali, bila Allah turunkan ayat ini untuk membantah orang Yahudi dan juga pengajarannya untuk umat Islam, bahawa setiap orang itu dihitung pada amalannya masing-masing, bukan dilihat pada keturunannya. Dia keturunan Nabi ke, keturunan Rasul ke, keturunan malaikat ke apa? Tak, malaikat tak ada keturunan lah. Dia keturunan siapa pun, bukan dilihat pada darah dan keturunannya, tapi lihat pada amalannya. Dia keturunan orang baik-baik, tapi kalau dia bukan orang baik, tidak berguna nasab keturunannya. Dia keturunan orang jahat-jahat, tapi kalau dia buat baik, dia tidak menanggung dosa nenek moyangnya yang lakukan keburukan, kejahatan. Dan juga nak bagi tahu, poin yang kedua boleh kita rumuskan, nak bagi tahu tentang luasnya kurniaan Allah yang membalas setiap amalan baik. Sekecil apapun keamalan baik itu, Allah akan memberi balasan yang baik kepadanya, tidak akan disia-siakan sekecil apapun kebaikan itu. Dan juga nak menggambarkan luasnya rahmat Allah yang mengampuni amalan buruk yang dilakukan oleh hambanya. Kalau ikutkan adil Allah semata-mata, amalan baik dapat kebaikan, amalan buruk mesti dapat keburukan.
Tapi Allah berfirman dalam ayat lain, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Orang yang dah lakukan dosa pun atas rahmat Allah boleh diampuni dan diselamatkan daripada azab api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua di kalangan orang yang menghitung amalannya sendiri dan bukan berbangga dengan pencapaian orang terdahulu dan nenek moyangnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan yang mampu kita lakukan walau sekecil apapun, dan juga mengampuni segala kesalahan yang kita lakukan dan dosa, agar terselamat daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekadar ini dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.